أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita yang berada di rumah Allah pada hari ini sebagai hamba-Nya yang mempunyai ikatan akidah, berpegang dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mengaku bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan kita bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang diridainya dan sentiasa dirahmatinya dan selamat di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Musuh Terbesar Umat Islam. Hadirin yang berbahagia,
kedatangan Islam telah memberikan kesan besar sehingga berjaya menolak corak hidup jahiliyah dan mengeluarkan masyarakat Arab dari zaman kegelapan kepada petunjuk dan daripada kezaliman kepada keadilan, dari penindasan kepada pembelaan. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian umat dan sekalian alam. Perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia telah membawa kejayaan dan kebahagiaan yang besar. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan manusia daripada kesengsaraan. Baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama dan akhlak manusia supaya memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Semua perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Sehingga saat ini, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat lebih 1400 tahun, tetapi kita masih lagi menerima dan melaksanakan segala ajaran-ajaran baginda. Walau bagaimanapun, nikmat keamanan dan kesejahteraan yang kita kecapi sering diuji. Kita sebenarnya berhadapan dengan serangan musuh-musuh Islam, sama ada yang nyata maupun yang tersembunyi. Hari ini umat Islam bukan sahaja berhadapan dengan musuh secara lahiriah, iaitu Yahudi dan Nasara, bahkan kita juga berhadapan dengan musuh secara batin yang sangat jahat, iaitu hawa nafsu dan syaitan. Memang Islam tidak mengajar kita untuk mencari musuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita ujian-ujian yang bakal dihadapi umat Islam melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran Karim. Bahkan Nabi SAW juga menyampaikannya melalui hadis-hadis baginda, mendedahkan siapa musuh umat Islam pada hari ini. Antaranya yang pertama, Yahudi dan Nasara serta orang-orang yang kafir. Yang kedua, hawa nafsu manusia. Yang ketiga, iblis dan syaitan. Yang keempat, orang munafik. Yang kelima, orang Islam yang berhasad dengki. Muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sikap kafir, terutamanya Yahudi dan Nasara, bahawa mereka tidak akan senang dan menyukai orang Islam selagi mana orang Islam itu tidak menjadi pengikut mereka dan hidup dengan cara hidup mereka. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Orang Yahudi dan Nasara tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepada wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka, yakni yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan beroleh dari Allah, yakni sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Justru kejayaan musuh-musuh Islam ini bukan kerana kehebatan konspirasi mereka, tetapi kerana kelemahan diri umat Islam itu sendiri. Sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, bahawa pada akhir zaman ini munculnya pelbagai fitnah, termasuk konspirasi daripada musuh-musuh Islam. Selain itu juga fitnah itu dicetuskan oleh umat Islam itu sendiri, dengan banyaknya berlaku pertelingkahan, huru-hara dan perperangan sesama sendiri. Muslimin yang dikasihi sekalian, untuk kita menjadi umat Islam yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sewajarnya kita mengenali musuh besar umat Islam yang sentiasa bermaharajalela di dalam hati kita. Antaranya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu juga adalah musuh yang besar
besar bagi umat Islam kerana hawa nafsu ini kedudukan yang menyatu dengan diri setiap individu. Ia tidak boleh dibunuh, tetapi boleh ditundukkan dan diarahkan. Sifatnya cenderung mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan. Hawa nafsu tidak akan berhenti memaksa seseorang sehinggalah keinginannya dipenuhi. Walaupun ia selalu menuntut agar keinginannya tercapai, tetapi masih mempunyai fungsi yang benar apabila orang Islam berjaya menundukkan dan mengarahkannya ke arah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala dalam surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Hadirin sekalian, musuh ketiga umat Islam ialah iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan ini menyerang dari segala penjuru. Godaannya sangat halus mengikut tahap orang yang digodanya. Ia meresap di dalam tubuh melalui aliran darah dan bertakhta di hati. Ia bersekutu dengan hawa nafsu dan sentiasa menyertai gerak-geri dan tingkah laku manusia. Antara ciri-ciri godaan dan tipu daya syaitan dan iblis ini ialah meniupkan sifat kemalasan, rasa berat untuk melakukan kewajipan, dan perasaan malas itu amat terasa apabila mendengar panggilan-panggilan untuk menunaikan kewajipan, khususnya untuk menunaikan salat. Jika kita berjaya menepis godaan yang pertama tadi, pasti iblis dan syaitan tadi akan terus berusaha tanpa jemu untuk melancarkan tipu daya seterusnya. Andai kata kita berjaya menepis tipu dayanya yang kedua itu, dia akan terus menyibukkan hati kita dengan angan-angan sehinggalah kita lupa dan tidak khusyuk di dalam beribadah. Iblis dan syaitan tidak menyerah. Iblis dan syaitan tidak menyerah jika tipu dayanya yang ketiga itu gagal. Sebaliknya, ia berpura-pura baik, mengajak kita berbuat kebaikan, mendorong kita agar menambah ibadah siang maupun malam hingga melampaui batas, bahkan merasa puas hati kerana telah banyak beribadah dan akhirnya merasakan diri itu lebih baik daripada orang lain, sekaligus memandang rendah kepada orang lain. Hadirin sidang Jumaat yang berbahagia, musuh besar umat Islam yang keempat ialah orang munafik. Golongan ini merupakan musuh dalam selimut, bermuka manis di depan, berlagak membantu, tetapi di belakang sangat curang dan mengkhianati. Kita hendaklah berhati-hati dengan orang munafik ini. Secara zahirnya memang sama akidahnya dengan umat Islam yang beriman. Ciri orang munafik ini ialah apabila berkata ia berbohong, jika berjanji tidak ditepati, jika diberi amanah dia akan khianati. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Ta'ala mengetahui bahawa orang yang munafik itu benar-benar pendusta. Muslimin yang dikasihi sekalian, setiap muslim ada kalanya dimusuhi oleh orang yang berhasad dengki padanya. Sesungguhnya iblis adalah yang pertama berhasad dengki di langit, manakala Qabil adalah yang pertama berhasad dengki terhadap saudaranya Habil di dunia ini. Maka cukuplah perbuatan mereka ini sebagai nasihat dan pengajaran bagi kita untuk kita sama-sama fikirkan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah hasad, yakni dengki, kerana hasad itu memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati dan mengambil iktibar agar dapat dijadikan pedoman dan panduan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah sedar bahawa Yahudi dan Nasara adalah musuh utama umat Islam sejak zaman Nabi SAW hinggalah ke hari ini,
dan tentunya akan berterusan sepanjang zaman. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dalam hidup kita ini supaya tidak terperangkap dengan tipu daya Yahudi dan Nasara. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berusaha untuk melawan hawa nafsu supaya tidak terpesong dari jalan kebenaran dan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa berdoa agar terpelihara daripada godaan iblis dan syaitan serta gangguan orang-orang yang berhasad dengki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Banyak antara ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasara, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu kepada kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka itu sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 109. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan kepadanya dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تكو أمر شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا البلاء والوباء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله